Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, sambungan kepada perbicaraan kita pada pagi ini, sambungan kepada perbicaraan semalam. Semalam soalannya, adakah orang mati sebenarnya mereka menyadari yang mereka telah mati? Jawapannya, orang mati dia tidak mengetahui dia mati kecuali seolah-olah pada waktu itu dia sedang bermimpi kematian. Sehinggalah dia masuk dalam kubur, setelah mana ditimbus, kemudian orang yang berada di daratan pembalik, maka pada waktu itu Allah Ta'ala datangkan ruh semula kepada dia, maka dia bangun melihat keadaan di mana tidak ada lagi pakaian biasa yang dipakai oleh dia. Maka tahulah dia pada waktu itu bahawa dia telah pun mati. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal sebanyak mungkin. Andai kata berlaku saat dan ketika itu tidak ada apa-apa yang memberi ketakutan kepada kita. Kenapa? Sebab amalan ataupun bekalan kita sudah pun kita membuat persiapan awal-awal lagi. Manakala pada pagi ininya pula, adakah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup sampai kepada orang yang mati? Orang yang hidup melakukan pelbagai bentuk amal. Ada yang baca Quran, ada yang menderma, ada yang berpuasa bagi pihak si mati, dan macam-macam amal yang orang hidup lakukan hanya semata-mata untuk disampaikan pahala kepada orang mati. Soalannya, adakah sampai pahala tersebut kepada orang mati? Bagi menjawab soalan ini, ianya terbahagi kepada dua. Sebenarnya amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup ini untuk memastikan ianya sampai ataupun tidak kepada orang yang mati, ulama terbahagi kepada dua. Yang pertama, ijma' ulama mengatakan sampai. Ijma' ulama maksudnya sebulat suara alim ulama mengatakan amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup dan dihadiahkan kepada orang yang mati sampai. Manakala ulama yang kedua mengatakan khilaful ulama. Mana ada ulama yang mengatakan sampai benda ni kalau kita lakukan, ada ulama mengatakan sampai, ada ulama mengatakan tak sampai. Dia kena tengok kepada apa benda yang kita lakukan itu. Baik. Mengikut Syekh Al-Adawi mengatakan di dalam kitabnya Masyarikul Anwar bahawa ulama telah sebulat suara mengatakan amal yang dilakukan oleh orang yang hidup sampai kepada orang yang mati. Amalan yang bagaimana? Amalan yang pertama sedekah. Sedekah yang dilakukan oleh orang hidup
dan diniatkan kepada orang yang mati akan sampai pahalanya kepada si mati. Yang kedua, istighfar. Istighfar ni mana mohon keampunan. Orang yang hidup memohon keampunan kepada orang yang mati sampai pahala dia. Yang ketiga, doa. Doa daripada orang yang hidup kepada orang yang mati sampai pahala dia. Yang keempatnya, badal haji. Orang mati sewaktu hidup dalam dunia tak sempat mengerjakan haji, maka orang yang hidup ini telah melaksanakan badal haji. Sama ada dengan cara dia mengupah ataupun dengan cara keluarga itu sendiri yang melakukan badal haji, sampai juga pahalanya. Yang kelimanya ialah puasa. Puasa juga sampai pahala. Puasa sampai juga pahala. Oleh itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum. Hendaklah kamu bersedekah untuk diri kamu dan juga untuk orang yang mati di kalangan kamu. Kak Faridah, hadis ini Nabi menggalakkan kita orang yang hidup supaya bersedekah. Jangan kita malah-malah untuk bersedekah. Jangan rasa berat untuk kita bersedekah. Kerana pahala sedekah ini amat memberi pahala yang kesan. Kesan sampingan dia amat berkesan sangat kepada kita yang menderma dan kepada orang yang kita dermakan untuk mereka. Walau syurbata ma'in, kata Nabi, walaupun kamu menderma setegak air kepada orang yang mati, Allah Ta'ala sampaikan juga pahalanya. Fa'ilam takdiru ala dhalika, Nabi kata, jika kamu tidak mampu bersedekah, fabi ayatin min kitabillah, maka hendaklah kamu bersedekah dengan membaca satu ayat daripada Al-Quran. Fa'ilam ta'lamu syai'an min kitabillah, dan jika kamu tidak pandai membaca walaupun satu ayat daripada Al-Quran, fad'u bil maghfirati war rahmah, maka hendaklah kamu mendoakan keampunan dan rahmah kepada si mati. Faqad wa'adakum bil ijabah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji akan memperkenankan segala apa yang kamu lakukan ini, termasuklah doa kamu. Alhamdulillah, Kak Mazian, orang yang hidup kena banyak bersedekah. Jangan sangat kita kedekut, setakat mana yang kita mampu. Alhamdulillah, hari ini banyak sedekah-sedekah yang disumbangkan oleh anak-anak murid kita ni. Bagus. Waktu kita menghulurkan sumbangan, kita niat, ya Allah, ini sumbangan aku dan sumbangan arwah ayah aku, sumbangan arwah ibu aku, sumbangan arwah datuk nenek moyang aku. Semua mereka akan dapat. Semua mereka akan dapat. Kemudian pernah satu ketika seorang perempuan datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari seorang perempuan datang berjumpa dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mak aku telah pun mati. Mak aku ni sudah pun meninggal dunia, ya Rasulullah. Aku teringat sangat kepada mak aku, mengenangkan kepada jasa dia terlalu banyaknya. Baik atasaddaqtu anha, aku nak tanyamu, ya Rasulullah, kalau aku menderma bagi pihak arwah ibu aku ni, boleh ke tak boleh? Nabi jawab, qala na'am. Jawab jawab, boleh. Sedekahkanlah bagi pihak arwah ibumu. Allah Ta'ala akan terima doa. Allah Ta'ala akan terima sedekah dia. Ibumu dalam keadaan gembira, dalam keadaan seronok. Kerana pahala sedekah ini adalah pahala yang banyak juga Allah Ta'ala kurniakan. Baik, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya, illa min thalathah, kecuali 3 perkara ni.
Tiga perkara ini walaupun mati, tetapi dia tetap dapat pahala. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Kak Nomi, Kak Sauda, dalam dunia Aida, dalam dunia mereka ini selalu menderma untuk pembangunan, sama ada pembangunan masjid, pembangunan sekolah, jalan raya, apa-apa yang disumbangkan oleh dia yang berbentuk berterusan. Maknanya benda tu dapat diguna oleh orang ramai selama mungkin. Dia banyak mengulurkan sumbangan dia, maka itu dinamakan sedekah jariah. Sedekah jariah ini orangnya telah pun mati lama dah, tapi apa yang didermakan oleh dia masih lagi orang pakai. Maka itulah yang dinamakan sedekah jariah, yang pahalanya diperolehi oleh si mati secara berterusan. Selagi mana benda yang disumbangkan oleh dia itu masih ada, maka selama itulah pahala dia perolehi. Yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang memberi manfaat. Sewaktu hidup dalam dunia, banyak ilmu-ilmu yang diturunkan oleh dia kepada orang. Kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang, maka ilmu itu dikatakan ilmu yang memberi manfaat. Selagi mana ilmu itu diamalkan oleh orang, maka selagi itulah pahala dia akan perolehi. Baik, sebab itulah Kak Salma orang perempuan ataupun isteri. Isteri ni sebenarnya kaji banyak pahala orang perempuan ni dapat. Sebab orang perempuan ni, Kak Rohaini, dia walaupun tidak dinamakan sebagai guru secara formalnya, tetapi hakikatnya dia adalah guru, dia adalah pendidik, dan dia adalah murabbi. Kebanyakan anak dibesarkan oleh ibu, kebanyakan anak dididik oleh ibu. Jadi sebab itulah kita nak ibu-ibu yang nak mendidik anak-anak, yang nak menterbiah anak-anak, ibu yang ada knowledge, terutamanya knowledge agama. Jadi apabila ilmu ini ada ilmu agama, dia boleh membesarkan anak dia dalam keadaan didikan agama. Dia ajar anak dia mengaji Quran, dia ajar anak dia mengaji ABC, dia ajar anak dia membaca alif bota, ataupun apa-apa yang memberi manfaat diajar sehingga anak dia membesar dalam keadaan mendapat ilmu. Makna besarnya pahala ibu ni dapat. Kalau dibanding dengan ayah ni jarang sangat. Ayah ni dia mengajar bab-bab lain, tapi bab memberi didikan, menterbiah anak-anak ini adalah ibu. Jadi oleh itu Kak Nomi, orang-orang perempuan sebelum dia berkahwin, dia kena belajar dulu. Belajar dulu, besok kalau aku dapat anak, apa benda yang perlu aku turunkan ilmu kepada anak aku. Jadi untuk apa? Untuk memastikan apabila dia menurunkan ilmu yang terbaik pada anak dia membesarkan dalam keadaan baik, maka pahala yang akan diperolehi oleh ibu ini adalah terlalu amat banyak. Banyak. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan orang perempuan, Allah Ta'ala mati dia dalam gambaran yang menyeronokkan. Kebanyakan kalau kita perhati, bandingan orang lelaki mati dengan orang perempuan mati, kebanyakan orang perempuan Allah Ta'ala mati dia malam Jumaat, hari Jumaat, hari Isnin, kemudian di tempat-tempat yang terbaik. Jadi dalam keadaan begini, sebenarnya dia memberi gambaran kepada kita orang hidup, hebatnya orang perempuan. Contoh berapa ramai orang perempuan dimatikan ketika bersalin. Berapa ramai orang perempuan yang mati ketika mana syarat mengandung. Ini adalah saat kematian yang mulia-mulia belaka ni. Orang lelaki tak ada mengandung dia kan. Tak ada orang lelaki, Allah lama dah orang ni, mamak ni mengandung. Apa tahu tak beranak-beranak mati ketika mana dia mengandung. Tak ada. Orang lelaki dia perut besar gitu je, tapi orang tak panggil mengandung. Jadi walau bagaimanapun ingat, itu dua. Yang ketiganya kata Nabi, awaladin salihin yad'ulah, ataupun dia mempunyai anak yang soleh, maka anak inilah bertindak untuk mendoakan dia.
Anak soleh ni Kak Romi, okey kakakku Saadia, khidja anak soleh setiap masa dan ketika dia akan memikirkan untuk memberi kebaikan kepada arwah ibu dia, arwah mak dia. Kalau sekiranya mereka ini telah meninggal, sekiranya mereka ini masih ada, dia akan memikirkan untuk menyukakan mereka berdua. Jadi itu anak yang soleh. Sebab itulah Kak Naomi, kita diminta supaya mendidik anak-anak kita menjadi soleh, mendidik anak-anak kita menjadi solehah. Jadi kalau anak kita menjadi soleh dan solehah, tak perlu risau, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Anak kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh, anak kita akan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Yang hari ini menimbulkan kebimbangan kita sebab anak kita tak soleh, anak kita ni tak solehah. Jadi kenapa jadi gitu? Sebab kita pun tak juga, kita pun tidak soleh dan kita pun juga tidak solehah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala datangkan anak kita sama dengan apa yang ada pada kita. Nak jadi soleh, nak jadi solehah ni Kak Romi, tak payah. Kak Zuraida, tak payah, tak rumit, tak susah. Nak jadi soleh dan solehah ni, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi soleh lalu. Jadi masalahnya nak buat tu payah, nak buat payah, nak tinggal pun payah. Sebab itulah payah kita nak menjadi soleh. Baik, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada ahli-ahli kubur di Baqi' dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ahli kubur Baqi' al-Gharqad. Nabi sebut. Mana berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ini, menunjukkan bahawa berdoa kepada orang yang mati akan sampai pahala dia. Akan sampai pahala dia dan Allah Ta'ala terima. Kalau sekiranya ahli mati itu merupakan orang yang berdosa, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Kalau sebelum ini dosa dia 50%, dengan kita berdoa Allah Ta'ala kurang menjadi 45. Kalau didoakan lagi kurang menjadi 40. Kalau ramai-ramai doa, barangkali yang 50% dalam masa satu hari saja Allah Ta'ala ampunkan. Jadi naknya keikhlasan ketika berdoa. Adapun tahlil, terdapat khilaf ulama. Kan tadi tadi saya kata, adakah amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup ini sampai atau tidak kepada si mati? Maka ulama telah mempunyai dua pandangan, dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, ijma' ulama mengatakan sampai. Apa saja yang kita lakukan sampai pahala dia kepada si mati. Manakala yang satu lagi, khilaf ulama. Ada ulama mengatakan sampai, ada ulama mengatakan tidak sampai. Ulama yang khilaf mengatakan sampai dan ada yang mengatakan tak sampai adalah tahlil. Yang lain beres. Yang tahlil ni, ada ulama mengatakan tahlil sampai pahala dia. Ada ulama yang mengatakan tak sampai pahala tahlil. Tidak sampai pahala tahlil. Maka oleh yang demikian, kita bagi orang yang awam, kita tengok apa yang menjadi ijma' ulama, yang menjadi sebulat suara alim ulama mengatakan sampai, kita utamakan mana tu. Apa dia tadi? Saya sebut. Yang pertama serqah. Ulama kata sampai, utamakan yang ini. Yang kedua istighfar, utamakan yang ini. Yang ketiga doa. Yang keempat badan haji. Yang kelima puasa. Utamakan yang ini. Sebab yang ini ijma' ulama. Adapun tahlil, ada ulama yang mengatakan sampai, ada ulama mengatakan tak sampai. Jadi oleh demikian, kalaulah yang 5 perkara itu kita lakukan, dan sekarang jarang-jarang sekali kita nak lakukan tahlil, don't worry. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan tahlil, yang lain kita tak buat, balik awamu. Andai kata ya betul sungguh tahlil ini tak sampai pahala, maka akan mengalami kerugian yang teramat sangat. Jadi sebab itulah peri penting yang kita belajar santu. Bila kita belajar, kita kena lihat kepada aulawiyat, keutamaan. Mana yang perlu kita utamakan. Baik. Adapun solat, tidak boleh
dilakukan. Solat, mana contohnya si mati ni meninggalkan solat. Allah 2 tahun dia tak sembahyang. Kita nak tolong qada. Solat yang telah ditinggalkan oleh dia tak boleh. Adapun solat maka tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita mengerjakan solat 5 waktu, kita sendiri, kita menunaikan solat 5 waktu, ataupun kita menunaikan solat duha, ditambahkan dengan diniatkan untuk pahalanya disampaikan juga kepada arwah ibu dan ayah kita, maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan di sana ulama telah membincangkan apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh anak. Apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh anak, sama ada niat ataupun tidak, maka secara automatik Allah akan sampaikan pahala juga kepada mak ayah. Kita sekarang kita belajar kan, murid-murid kita sedang belajar. Pahala yang kita belajar ini Allah Ta'ala sampaikan juga kepada mak ayah kita. Dan lagi kita sediakan makan minum kepada anak isteri kita, pahala dia Allah Ta'ala sampaikan juga kepada mak ayah. Dan lagi kita pergi ke pasar membeli lauk pauk untuk bekalan anak-anak kita makan, isteri kita makan, Allah Ta'ala beri juga pahala kepada mak ayah kita. Ni ulama mengatakan, andai kata dia melibatkan ibu dan ayah, segala kebaikan yang kita lakukan ini Allah akan sampaikan secara automatik. Tetapi di sini dia kata jika diniatkan. Maka jika diniatkan untuk disampaikan pahala juga kepada mak ayah, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada kita tak niat. Kalau tak niat pun sampai dah. Kalau niat lagi-lagi lah sampai. Ya? Kalau niat lagi-lagi lah sampai. Sebagai contoh, katakanlah kita buat jamu makan. Setiap kali kita buat jamu makan, anak kita perhati kepada kita, kita akan mengagihkan barang-barang yang kita buat jamuan ini kepada jiran-jiran. Anak kita perhati kita begitu. Dia kata, mak aku ni setiap kali dia buat jamu makan, mesti dia hantar kepada jiran-jiran aku. Baik, pada kali itu mak dia ni terpaksa keluar rumah awal oleh kerana ada urusan di luar. Jadi makanan sudah pun disiapkan. Maka pada waktu itu anak kita setelah mana dia tengok perlakuan yang selalu dilakukan oleh mak dia, dia pun bercakap dengan adik-beradik. Dia kata, mak kalau buat jamu makan, mak selalu hantar kepada jiran-jiran. Oleh kerana ini merupakan amalan mak, kita kena hantar jugalah, walaupun mak tak pesan. Maka adik-beradik dia pun tolong hantarkan makanan kepada jiran-jiran. Tengok, mana apa? Mana nak cerita kebaikan yang dilakukan oleh mak dia tadi. Walaupun dia beritahu ataupun tak beritahu, secara automatik, andai kata anak dia tadi anak yang baik, anak akan ulangi dan akan ikuti apa sahaja yang menjadi amalan oleh ibu dia. Apatah lagi kalau mak dia sebelum keluar rumah, mak dia pesannya, Mumira, jangan lupa hantar makanan kepada jiran kita, rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Mak dia pesan, lagi-lagilah terbaik. Yang kalau tak pesan pun anak dia boleh lakukan, apatah lagi kalau dipesan, lagi-lagilah mereka ini dapat lakukan. Maka bandingan dia begitulah. Mana anda kata kita lakukan sesuatu benda, kita tak niat bagi pihak arwah ibu dan ayah kita, pun kebaikan yang kita lakukan itu diberi pahala. Apatah lagi kalau kita niat, lagi-lagilah diberi pahala. Baik, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu berusaha sedaya upaya untuk menginfakkan, untuk menafkahkan, untuk berbelanja sebahagian kecil daripada rezeki yang aku berikan kepada kamu, kata Allah. Bila min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk menginfakkan sebahagian kecil rezeki yang aku beri kepada kamu.
sebelum kematian menjelma. Sebelum mati, apa nama ni, Kak Salimah, hendaklah menjadi kerenganan kepada kita, Kak Faridah, Muhammad Syukri, untuk kita menyumbang, untuk kita menderma apa sahaja rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki hari ini, Allah Ta'ala jadikan rambutan kita berbuah, maka kita ambil rambutan, kita agihkan kepada jiran-jiran tetangga kita. Hari ini tiba-tiba durian kita berbuah, kita ambil durian kita tu agihkan kepada orang-orang. Kak Saudah, durian buah mula-mula, ia kena hantar durian ni kepada ustaz-ustaz dulu, kepada orang yang berjasa kepada kita dulu. Jangan pula durian yang buah kita puak kepada kita dulu. Boleh, bukan kata tak boleh. Dan sudut agama dia panggil tak comel. Dan sudut agama dia panggil tak comel, tak elok. Sebab kita diajar oleh agama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala tidak terima sumbangan yang kamu sumbang kecuali memberi sumbangan yang kamu amat-amat sayangi. Apa benda yang kamu sayangi, memberi benda tu. Allah Ta'ala amat menerima. Bukan kata yang biasa-biasa ni Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala terima, cuma barangkali Allah Ta'ala datangkan pulangan kepada kita tak sama dengan kita berkorban memberi benda yang kita amat sayangi. Ingat Fatimahku, kakakku Fatimah, kan dulu saya ada sebut, waktu mana kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, mana sahabat Nabi yang berada di Madinah berhijrah ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Pakaian mereka tak bawa banyak-banyak, duit mereka tak bawa, harta mereka tak bawa, anak-anak mereka tak bawa, bini yang mereka sayangi pun tak bawa. Kak Zuraidah, apabila sampai di Madinah, Wan Nurzita, apabila sampainya mereka ini ke Madinah, orang yang berada di Madinah ni bini dia ramah. Kak Faridah, Kak Sadiah, ramah puak-puak ni bini dia. Biasalah orang Arab, tambah pula orang Arab zaman dulu. Jadi ketika mana sampai di Madinah, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ni, sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah, tak bawa seorang pun bini. Kenapa? Kerana tujuan mereka adalah untuk menyebar dan menyelamatkan agama. Jadi apabila tak bawa bini, nak cerita kebaikan orang Madinah. Baiknya orang Madinah ni apabila mereka memeluk agama Islam, mereka yakin dengan Islam ini, mereka yakin dengan janji Allah Ta'ala ini, sehingga mereka sanggup memberi apa sahaja yang menjadi kesayangan kepada mereka. Apa dia yang paling sayang kepada mereka? Harta dah. Harta ni biasa je. Dia beri kepada golongan muhajirin. Antaranya Abdurrahman bin Auf diberi tawaran harta yang banyak oleh orang Madinah kerana mereka mengenangkan Abdurrahman ni adalah orang kaya. Abdurrahman tak ambil harta yang banyak. Dia ambil sikit dia harta. Kemudian dia guna harta yang sedikit itu untuk menjadi modal perniagaan dia. Akhirnya Abdurrahman menjadi kaya pula sewaktu berada di Madinah. Jadi pada waktu itu, apa yang menjadi kesayangan mereka orang Madinah? Iaitu bini-bini. Bukan harta-harta ni menekcikkan Zuraidah. Bini ni. Oleh kerana orang Madinah ni, isteri dia ramah, orang Arab pula tu lawa-lawa. Jadi dia pun tengok kepada sahabat dia, orang muhajirin. Dia pun tanya. Dia kata, harta aku beri dah kepada kamu. Benda ni aku beri, benda ni aku beri, benda ni aku beri. Aku rasa macam bersalah lah. Jadi tolong kamu ceritakan kepada aku, apa lagi yang membolehkan aku bantu kamu, wahai muhajirin. Lepas tu orang muhajirin kata, tak apa, tak ada apa dah. Banyak sangat dah bantuan kamu kepada kami. Yang paling penting kita dapat menyebarkan agama. Lalu ada di kalangan orang Ansar. Ansar ni mana orang Madinah. Orang Madinah kata, aku punya ramai bini. Mu tengoklah bini aku yang mana satu yang kamu berkenan, mu beritahu. Aku akan ceraikan dia untuk membolehkan menikah dengan kamu. Dengan orang lain kafir. Orang kafir tak boleh berkahwin. Kecuali
dengan apa namanya ni, orang Islam yang dua tiga kerak manusia yang masuk Islam tidak. Maknanya apa Kak Rohaini? Adikku Aida nak cerita kepada kita semangat agama yang tinggi. Sanggup dia memberi tawaran, mau pilih mana satu bini aku yang muno. Kalau kita guna apa namanya bahasa demikian, biasanya dia akan mengecewakan kita. Kalau kita beri tawaran begitu, mestilah orang akan pilih bini kita yang paling comel sekali. Jadi bila dia ambilnya bini yang paling comel, kita. Tak. Oleh kerana semangat agama yang paling tinggi, dia tak kisah. Kalau sekiranya kawan dia memilih untuk mengambil isteri yang comel, sudah tentu Allah Ta'ala akan datangkan kepada dia isteri yang lebih comel daripada isteri yang diceraikan oleh dia. Sama juga dengan kita, kakakku Fatimah. Ikan kalau yang comel ini pun nak beri juga. Siapa dia nak beritahu. Tapi sekarang lah 2 minit je. Lepas tu tutup dah permohonan. Okey. Jadi nak cerita kepada kita begitu juga. Kesanggupan kita lakukan itu kerana keyakinan kita yang tingginya kepada Allah Ta'ala menyebabkan kita sanggup berbuat apa saja. Kalau tak sanggup. Sebab itu orang kita kalau dia beri buah hampir buruk baru beri. Buah hak tak habis dia makan baru beri. Jadi sebab itulah orang yang seperti ini susah Allah Ta'ala nak datangkan pertolongan kepada dia. Orang yang seperti ini kita nampak gambaran luaran nampak baik dah. Tapi sebenarnya kalau mengikut kedudukan sebenarnya tak baik lagi. Tak baik. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu berbelanja sebahagian kecil daripada rezeki yang aku beri kepada kamu sebelum daripada datang kematian kepada kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa Kak Nomi? Kerana manusia ni apabila Allah Ta'ala mati, dia mula-mula sekali dia duduk dalam kubur, dia minta rayuan dengan Allah Ta'ala. Rabbi, wahai Tuanku, laula akhartani, boleh kata mu tolong tangguhkan aku sikit. Ila ajalin qarib, ajar aku ni, tolong kamu tangguhkan umur aku sikit je. Mu nak buat gapo Tuhan kata, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak balik ke dunia, aku nak derma. Aku nak beri sumbangan, aku nak tolong orang, aku nak beri segala-gala apa yang aku ada, aku nak beri. Aku nak tinggal kepada anak aku sikit je. Kenapa dia bercakap sekarang? Kak Nomi, Kak Syidah, kenapa sekarang baru dia bercakap? Kerana dia sudah pun melihat apa yang dulu diperkatakan oleh orang. Apa dia? Siapa dia yang menderma? Sekarang mereka melihat ganjaran derma mereka. Siapa dia yang kedekut? Sekarang juga mereka melihat ganjaran kedekut mereka. Jadi ganjaran kedekut dengan ganjaran menderma ni, mana yang lebih istimewa? Sudah tentulah ganjaran menderma lebih istimewa daripada ganjaran kedekut. Jadi oleh yang demikian, adik-adikku, kakak-kakakku, ibu-ibuku, abang-abangku sekalian, ingat baik-baik, waktu kita berada dalam dunia, jangan kerakusan menghalangi kita daripada melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita ingat, ya kita perlu meneruskan kehidupan, tapi jangan kehendak hawa nafsu kita mendahului daripada kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab besok akan menimbulkan kesusahan, akan menimbulkan kepayahan, kesulitan kepada kita. Baik, kenapakah pahala sedekah ini besar pahala dia? Kak Nomi, kenapa pahala menderma ini besar ganjaran dia? Jawapan dia, li'inna i'ta'al mal, kerana untuk mengeluarkan harta bagi menderma, asyaddun ala nafsi, terlalu berat ke atas seseorang, min sairil amal, berbanding dengan lain-lain amalan. Puasa walaupun berat, orang lain boleh buat. Jamu makan orang boleh buat. Kemudian tolong orang boleh buat. Tolong hadirkan majlis orang untuk meramaikan boleh. Segala amal selain daripada menderma boleh. Tapi sebut kata menderma ni, ya Allah Rabbi,
Payahnya orang tu kata, usahkan nak derma. Kita duit 10 ringgit je tu, 10 ringgit tak boleh derma ke? 10 ringgit tu tak boleh derma ke? Cuba kita tengok orang tua zaman kita, zaman dulu. Abang dan kakakku Fatimah. Orang tua zaman dulu kalau kita pergi rumah dia kan, dia pun balik bantai dia, kemudian dia pun seluk tangan dalam bantal dia, ambil duit 20 sen. Wui kepada cucu 20 sen. Ya Allahu Rabbi, 20 sen. Sedangkan orang tua ni dia tidak ada sumber kemasukan. Sumber kemasukan dia hasil daripada orang menderma kepada dia. Tetapi kenapa begitu mudah dia untuk menyalurkan sumbangan kepada orang? Sedangkan kalau dia fikir, kalau dia beri kepada orang, sekejap lagi duit dia tidak ada. Sumber kemasukan dia hasil daripada sumbangan orang. Jadi kalau orang tu tak bagi, dia tidak akan ada sumber. Maka itu semua tidak difikirkan oleh dia. Yang dia fikir, bila aku memberi, Allah akan datangkan gantian. Bila aku memberi banyak, Allah Ta'ala datangkan banyak kepadaku. Orang zaman dulu boleh buat. Zaman kita sekarang tak boleh nak buat. Tak boleh. Kak Fatimah, tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab dalam rumah tu, semua mak nikah ada berlaku. Dengan kereta remote, dengan motor remote, dengan segala permainan anak separuh rumah. Mana disediakan satu bilik. Setengah-setengah rumah tu buat satu bilik untuk permainan anak. Lepas tu permainan kita sendiri, permainan bini kita, permainan, ya Allah Rabbi, mana benda-benda dunia ni habis situ. Mana duit kita dihabiskan untuk permainan dunia. Besok mati, mu cabut awal dah mu. Cabut awal. Anakmu hak muda manja dengan beli segala permainan ni, belum tentu lagi dia akan doa kepadamu. Belum tentu lagi. Sepatutnya kita beli ke dia benda-benda yang menyeronokkan dia, yang berbentuk ilmu. Beri benda-benda yang menyeronokkan dia untuk mendapatkan ilmu. Nak beri benda-benda yang berbentuk permainan boleh. Tapi itulah dia kaedah. Nak cerita sekarang ni orang kafir, dia seronok, dia gembira, dia suka. Apa saja yang dia buat, mana pembelinya adalah orang Islam yang bodoh-bodoh. Orang Islam yang bodoh-bodoh ni beli. Semua apa yang dijual di kedai, semua dia beli berlaku. Dia simpan di rumah, dia simpan. Hari berlaku kematian mak, nak letak mayat mak pun tak boleh. Kenapa? Rumah tu penuh dengan permainan anak-anak. Ya Allah Rabbi, nak buang, anak marah. Mau tak mau, letak juga mak atas kereta remote tu. Sementara diusung ke dalam van jenazah. Orang kata tak ada ke tilang-tilang. Allah dia kata tilang ada, comel. Tak boleh nak angkat lah, orang ni mati. Biarlah dia duduk atas kereta remote anak kita. Kereta ni tak pakai lama dah. Allahu Akbar. Hinanya mak. Ya, biar padan dengan muka mak. Hina pun begitu tak apalah. Sebab dia yang menyediakan ruang untuk menjadi hina. Kenapa? Sebab dulu waktu dia mendidik anak dia, dia tidak berfikir apa anak dia perlu menjadi anak yang terbaik, ataupun dia perlu menjadi anak dia hina untuk menghina dia satu ketika nanti. Biar. Jadi ini merupakan satu pengajaran supaya ibu-ibu bapa tolong buka mata. Lain yang Islam ajar, lain yang kamu buat. Biar betul dengan kena Islam kan. Nak sayang kepada anak, semua orang sayang berlaku kepada anak. Tapi biar sayang kepada anak ni berasas. Berasas. Ikut kena agama, jangan ikut orientalis. Jangan ikut kapitalis. Jangan ikut orang Yahudi Nasrani. Yang hari ni diurang ni, dia duduk di hadapan kita. Seolah-olah orang kafir ni ada dalam rumah kita. Dia duduk tengok apa ruang-ruang apa yang kosong yang masih lagi terdapat dalam rumah kita, yang nak isi semua, nak isi semua. Aida cuba tengok dalam rumah kita tu, semua sekali barang orang kafir duduk belaka dalam rumah kita. Tak ada. Mana barang kepunyaan orang Islam? Kuih apa hak Aida buat tu? Hak Aida buat tu kuih apa dia bagi? Oh, kokoyaki. Tokoyaki. Tokoyaki tu, ayalah kuih tu lah boleh berbangga Aida buat. Hak lain tak boleh berbangga. Semua sekali kebanyakan produk daripada orang bukan Islam. Sedangkan yang menggunanya kita orang Islam. Pelik sungguh. Muhammad Sofi kena fikir. Macam mana kita nak melahirkan produk kepunyaan orang Islam
biar tentu kita boleh memasarkan kepada kita orang Islam. Sebab penggunanya kita orang Islam ni ramai. Jadi saya amat mengharapkan kakak-kakakku, abang-abangku, tolong kita fikir bersama-sama produk apa. Puding caramel. Puding caramel. Ustaz pernah makan ada puding ini. Okey, walau bagaimanapun, Ustaz memberi sokongan 100% kepada semua murid-murid kita yang berusaha untuk membuat apa sahaja produk kemudian jual. Jadi kita nak supaya kebanyakan produk biar lahir daripada kita orang Islam. Kita orang Islam apabila kita buat produk, kita niat dapat pahala. Kita jual, kita dapat duit. Dengan duit kita dapat menderma, dapat lagi pahala. Tapi orang kafir memang dia tak dapat pahala apa-apa pun. Orang kafir dia buat apa-apa dia tak dapat pahala. Selagi mana dia masih berada dalam kafir. Jadi sekadar itu dulu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.